Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum. Salli wa sallim adada ilmika ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidil ma'sum sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ahli mahabbati wa aflah syu'unal ummati wa farij annal humuma wal ghumuma ya hayyu ya qayyum. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan seterusnya kepada mereka yang mengasihi, yang mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam ini kita masih lagi bersama, diberi peluang oleh Allah Taala untuk kita meneruskan pengajian Kitab Hikam, bicara ilmu Kitab Hikam, dan insya-Allah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Taala memberi kemudahan kepada kita, memberi peluang untuk kita membaca kitab ini sampai kepada habis, untuk hari ini, dan insya-Allah kalau boleh sampai khatam kitab itu lebih baiknya. Dan di mana saja berada, moga-moga Allah Taala memberi kebaikan di Kemaman, di Melaka, di Singapura, di Selangor, dan di mana sahaja berada, moga-moga berada di dalam kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pada malam ini sampai pada muka surat yang ke-60. Muka surat 60. Berkata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid daraini amin. Daripada Kedah Gunung Jerai. Berkata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam matan hikamnya, al-ata'u minal khalqi hirmanun wal man'u minallahi ta'ala ihsanun. Bermula pemberi daripada makhluk itu dinding hijab, dan tegah daripada Allah Ta'ala itu kebajikan. Maka pengarang kitab kita ini memberitahu bahawa pemberian daripada makhluk, apabila seseorang itu memberi kepada kita, sama ada dia memberi itu memberi hadiah, ataupun dia memberi itu memberi yang berbentuk kewangan, ataupun memberi berbentuk nasihat dan seumpamanya, apa-apa saja pemberian daripada manusia. Bila mana Allah memberi kepada kita, bila mana ada seseorang memberi kepada kita, maka pemberian yang daripada makhluk itu, pemberian daripada makhluk itu boleh merupakan penghalang untuk dia menuju kepada Allah. Dan juga apabila mendapat pemberian daripada makhluk itu membawa kepada hijab dia dengan Allah. Bagaimana dia boleh membawa hijab kepada Allah? Ini kerana pemberian itu boleh membawa seseorang itu beralih kepada yang memberi, lalu hatinya lebih kepada yang memberi daripada Allah yang Maha memberi. Jadi perhatian hati dia ini lebih kepada yang memberi itu orang ini. Maka terhijab dia kepada Allah kerana ingatan dia kepada orang yang memberi itu lebih diingat kepada Allah yang Maha Pemberi. Lalulah dia ini dengan pemberian seseorang itu, dia hanya melihat orang itu baik, dia tidak melihat bahawa Allah Ta'ala Maha baik. Maka sikap seorang manusia itu mudah merasa kasih, mudah merasa sayang, bahkan boleh mudah pada cinta seseorang apabila seseorang itu memberi sesuatu kepada kita. Memberi kepada kita sesuatu menyebabkan kita kasih, kita suka, kita sayang dia.
Tetapi terhijab orang itu apabila dia melupai bahawa yang memberi yang sebenar-benar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Ali, la taj'al bainaka wa bainallah man'aman wa'dud ni'mata ghairihi 'alaika mawraman. Maka jangan kamu jadikan antara kamu dengan Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala jadikan itu sebagai nikmat, dan ingatlah bahawa nikmat yang selain daripada Allah, selain daripada Allah, ada sesuatu yang membawa kepada kerugian. Jadi hendaklah kamu jadikan nikmat yang sebenar-benar itu adalah datang daripada Allah. Walaupun zahir kita melihat seseorang itu yang memberi. Bagaimana hijab, bagaimana pemberian itu membawa kepada hijab? Maka apabila seseorang itu memberi kepada kita, maka kita lebih mengingati dia lebih daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Sememangnya bila kita melihat bahawa rezeki itu datang daripada seseorang, itu zahir kita melihat. Tetapi seseorang itu melupakan bahawa orang itu hanya sebagai wasilah saja. Sebagai wasilah saja. Dengan arti kata yang sebenarnya seseorang itu kena memahami rezeki yang benar-benar itu adalah datang daripada Allah. Yang sebenarnya rezeki datang daripada Allah. Yang datang kepada kita itu adalah kurniaan Allah Subhanahu wa taala, sebagai rahmat daripada Allah dan sebagai bukti bahawa Allah lah yang Maha Pengasih, Allah yang memberi nikmat. Maka hakikat ini kita kena memahami bahawa sesungguhnya pemberian daripada Allah Ta'ala itulah yang sebenar-benarnya. Dan hakikat yang sebenarnya adalah melihat Allah lah yang Maha Pemberi. Maka sesiapa yang melihat bahawa manusia itu yang memberi, maka membawa kepada ia terhijab dengan Allah. Maka pengarang kitab kita ini memberitahu, al-ata'u mina khalqi hirmanun wal man'u minallahi ta'ala ihsanun. Bermula pemberi daripada makhluk itu hijab, yakni apabila kamu melihat bahawa yang memberi itu makhluk, maka terhijab kamu, terdinding kamu dengan Allah. Dan tegah daripada Allah Ta'ala itu kebajikan. Dan apabila kamu melihat Allah tidak memberi, Allah tegah kamu, itu adalah kebaikan daripada Allah. Allah tak beri itu kebaikan. Kadang-kadang Allah beri itu kerugian. Macam mana? Baik contoh. Contohnya kita nak jadi kaya, berhati dalam hati ingin jadi kaya. Lalu Allah tak bagi kita kaya. Allah tak bagi kita kaya, itulah kebaikan. Lalu dengan sebab kita tak kaya ni, kita tak jadi orang yang sombong. Dengan sebab kita tak kaya ini, kita fikir kesusahan orang lain. Dengan sebab kita tak kaya ni, kita jadi orang yang sabar. Dengan sebab kita tak kaya ini, kita rasa kita boleh beribadat kepada Allah. Itu kebaikan. Itu kebaikan maknanya. Maka apabila sahaja tiba-tiba Allah memberi kita menjadi orang yang kaya, Allah memberi kita menjadi orang yang kaya, lalu kita menjadi orang yang sibuk. Sibuk kita bukan sibuk kepada akhirat, sibuk kepada dunia. Seandainya dengan kekayaan itu menjadikan kita sombong, maka itu kita membawa kita semakin jauh dengan Allah. Seandainya kekayaan itu menyebabkan kita melihat itu datang daripada kerja kita, kebijaksanaan kita. Awak tengok saya jadi kaya ni, awak ingat senang. Ini sebenarnya macam mana saya punya perniagaan saya punya strategi perniagaan saya, bagaimana usaha saya.
maka lihat dia daripada perbuatan dirinya itu, maka jelas membawa dia terhijab dengan Allah. Jadi Allah tidak memberi itu baik sebenarnya, kebaikan. Dan Allah memberi itu kadang-kadang membawa kepada kebinasaan. Dan bila mana sahaja Allah memberi, maka terhijab kita apabila kita melihat kepada pemberi itu bukan datang daripada Allah, hanya datang daripada makhluk semata-mata. Inilah binasa. Inilah yang membawa kepada hirmanun, penghalang dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan lagi, bermula diberi daripada makhluk bagimu itu dinding. Makhluk yang memberi kepada kamu itu dinding, hijab. Kalau seseorang yang memberi pada kamu hijab, itu dinding dia dengan Allah. Dan sebenar-benarnya kerana di dalamnya daripada penglihatmu bagi lain daripada Allah. Pemberi daripada makhluk itulah sebenar-benar hijab. Bila mana orang memberi kepada kamu, lalu kamu melihat orang tadi. Kenapa dikatakan hijab yang sebenar-benar? Kerana di dalam pemberian tadi, penglihatanmu bagi yang lain daripada Allah, kerana kamu telah mengalihkan pandangan hati kamu kepada selain daripada Allah. Maknanya hati kamu telah memandang kepada dialah yang memberi rezeki kepada kamu. Maka hijablah kita. Maka tidak rezeki bukan kerana zahir pemberian orang ataupun dengan sebab-sebab tertentu dari segi zahir, tetapi hakikat yang sebenar rezeki itu datang daripada ketetapan Allah. Allah yang menetapkan akan rezeki. Lalu apabila sahaja seseorang itu diberi nikmat oleh Allah, maka dia kena memahami bahawa jadikan nikmat itu semakin dia dekat dengan Allah. Tapi malangnya ramai manusia bila mendapat nikmat, maka nikmat itu membawa dia jauh dengan Allah. Mana-mana nikmat yang membuatkan dia jauh dengan Allah, itu adalah bala. Mana-mana nikmat yang menyebabkan dia jauh dengan Allah, itu bala sebenarnya. Mana-mana yang Allah Ta'ala uji dia, terhalang dia mendapat nikmat apa yang dia kendaki, dan membawa dia dekat kepada Allah, dia muhasabah dirinya, lalu dia menyesal, dia ingat kepada Allah, itu membawa kepada nikmat yang sebenarnya. Ini pandangan orang-orang sufi. Sebab tu orang sufi dia tidak melihat daripada pemberian zahir. Kalau pemberian zahir menyebabkan dia lupa pada Allah, itu tidak ada manfaat katanya. Yang ada manfaat apabila membawa dia ingat kepada Allah. Maka disebut di sini, anak sakit, perlukan rawat. Anak kita sakit, lalu perlukan rawatan. Rawatan itu lebih kurang dalam 30,000 contohnya. Maka kita tak tahu, buntu fikiran nak macam mana ni. Maknanya anak kita perlukan pembedahan, sedangkan kita tidak ada duit. Tiba-tiba kita berjumpa dengan satu orang yang kaya, lalu orang kaya tu rasa simpati. Kata orang kaya tadi kata, tak apalah, jangan bersusah hati, saya akan tolong kamu, dan segala perbelanjaan kos pembedahan anak kamu tadi, sebanyak 30,000 saya bayar kesemuanya. Maka apa yang berlaku? Kita akan rasa sangat gembira. Bila rasa sangat gembira, lalu kita akan mengatakan, apa kita kata? Saya tak akan lupa kepada kamu. Saya tidak akan lupa kepada kamu sampai saya mati. Selalu ingat kepada orang yang tolong anak kita tadi. Maka ingatan dia kepada seseorang tadi yang tolong dia, tetapi dia telah melupai bahawa yang sebenarnya yang menolong itu Allah. Maka ini membawa kepada hijab. Lalu Allah mengatakan, adapun orang ini
hanya memberi kepada kamu sedikit saja. Hari ni baru dia beri pada kamu. Hari ni saja dia beri pada kamu. Sedangkan aku memberi kepada dia sebelum daripada maknanya dia sakit, daripada dia kecil sampai sekarang, akulah yang sebenarnya memberinya, yakni Allah Ta'ala. Maka apabila sahaja seseorang tadi telah memandang hatinya kepada makhluk yang lebih daripada Allah, maka di situ dah terhijab dia dengan. Kalaulah orang kaya beri kita, kita ingat orang kaya itu lebih daripada Allah Ta'ala, itu membawa kepada hijab. Dan kalaulah kita ni, kerajaan bagi kita duit, lalu kita ingat kerajaan itu lebih daripada Allah, pun hijab juga. Semuanya membawa pada hijab. Kecuali kita melihat bahawa yang sebenar-benar itu adalah Allah yang memberi rezeki kepada kita. Maka ada adabnya bagaimana kita supaya tidak terhijab kita dengan Allah Ta'ala bila mana Allah memberi rezeki. Baik, kita tengok dulu, nanti kita bagi tahu. Maka dikatakan di sini, dikatakan bahawa kerana hati kamu ini telah berpaling selain daripada Allah Ta'ala dan dirimu serta segala bahagianmu dan juga syahwatmu, maka kamu akan melihat, boleh jadi lihat pada diri kamu ataupun bahagia kamu ataupun dengan keinginan nafsu kamu. Sabit kepada nafsu maknanya maka kita telah memandang sesuatu nikmat itu sehingga kita lupa kepada Allah. Lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tegah daripada Allah Ta'ala bagimu itu kebajikan, dan Allah tak bagi pada kamu itu kebajikan. Maka begitulah juga bila kita bahawa terhijab. Macam mana? Kerana dikatakan bahawa apabila sahaja seseorang itu biasanya kalau dia berdoa kepada Allah, selepas dia berdoa Allah kabulkan dia. Kadang-kadang bila sudah dikabulkan doa dia, permintaan dia, dia cepat lupa kepada Allah. Berbanding orang kadang-kadang dia doa kabul, ya tidak kabul lagi doanya. Maka bila tidak kabul, hatinya lebih ingat pada Allah. Sehingga dikatakan bahawa oleh orang-orang sufi, doa aku yang tidak kabul itu lebih aku sukai daripada kabul, daripada terima. Kenapa ditanya kenapa begitu? Kerana aku bimbang terimanya doa yang aku minta, boleh jadi permintaan aku itu mengikuti nafsu. Ikut nafsu. Macam contohlah, kita berniaga, kita buka kedai, kita pun doa supaya perniagaan kita ini maknanya menjadi perniagaan yang besar, laris, jadi kaya raya kita. Tiba-tiba maknanya perniagaan kita tu tidak besar, tak laris macam yang kehendak kita. Sebenarnya itu lebih baik. Kenapa? Kerana takut-takut nanti bila dah jadi maju, kayu dah besar, nanti jadi lupa kepada Allah. Lupa kepada Allah Ta'ala. Dan ini memang berlaku. Saya pernah menceritakan sahabat kita ketika mana dia ini tidak berniaga. Dia tidak berniaga. Dia tugasnya berdakwah. Dia seorang ustaz. Siang malam dia berdakwah. Dia kata, Ana ni ustaz, dia ceritalah. Dia kata, Ana ni ustaz, Ana kuliah setiap malam 7 malam, setiap subuh 7 pagi. Lepas tu Ana rehat, tak ada dah kerja Ana kuliah saja. Allah rezeki melimpah ruah. Setiap malam, setiap pagi, dia kata. Maka bila rezeki dah melimpah ruah, timbullah jalan nak berniaga. Tapi bila dia berniaga, perniagaan dia Allah Ta'ala beri maju, tetapi dia dapat rasakan bahawa ibadatnya berkurangan. Akhirnya dia ambil jalan, baik aku macam dulu, kata dia. Aku dah lah tak sibuk sangat, dia kata. Ni jadi sibuk, baik aku jadi macam dulu, duduk kuliah saja malam pagi. Mana kuliah pagi, kuliah malam, lepas pada tu rehat saja, tak sibuk mana. Lepas tu sibuk pula sekarang ni nak buat ibadat pun jadi payah.
Jadi dia mula fikir keadaan dulu itu lebih baik daripada keadaan sekarang, walaupun keadaan sekarang Allah memberi. Walaupun keadaan sekarang itu Allah Ta'ala beri. Sudah menyebabkan dia lupa pada Allah. Begitulah juga kalaulah katakan itu, maknanya seseorang memberi kepada dia, menolong dia, lalu menyebabkan dia tengok orang inilah yang membawa dia ini, orang inilah yang menolong dia, orang inilah yang paling utama, maka keingatan dia kepada orang ini lebih daripada ingat kepada Allah Ta'ala, maka membawa kepada binasa. Baik, kita tengok lagi. Dan dikatakan bahawa tegah daripada Allah bagimu itu kebajikan. Kadang-kadang bila orang tak memberi kita, tak ada apa orang nak beri pada kita, tak dapat apa-apa, maka itu membawa kepada kebajikan, ihsan Allah. Kerana bahawasanya melazimkan ia akan dikau berdiri pada pintunya. Apabila saja kita ini tidak diberi oleh Allah, mungkin kita berdoa Allah tak bagi lagi, ataupun kita ini maknanya inginkan sesuatu tak dapat. Inginkan sesuatu tak dapat. Tak kira lah, maknanya sama ada kita inginkan kenderaan, nak pakai kenderaan mewah, tak dapat, ataupun kita nak rumah yang besar, tak dapat. Kita minta satu pekerjaan ni gaji tinggi, gaji mahal, maknanya tak dapat juga. Maknanya kita mohon satu permohonan itu ditolak, tak dapat juga. Macam mana tak dapat? Itulah pemberian Allah. Ia ada dua pemberian. Satu pemberian makhluk bagi. Satu pemberian Allah tak bagi. Tak bagi itu pemberian Allah. Kata orang sufi, yang Allah tak bagi itulah pemberian. Maknanya kerana apa? Yang Allah tak bagi yang mengikut nafsu kamu. Yang Allah tak bagi ni benda yang kita nak ikut nafsu kita. Kita pun mohon nak buat benda ni. Kemudian bila kita mohon, kita pun mikir, nanti kalau dapat ni kita akan buat gini, kalau dapat ni buat ginilah, kata. Kita pun mohon, saya mohon ada satu projek apa? Projek balak contohnya, 3 juta. Projek tu kalau dapat untung 3 juta katanya. Doa-doalah projek tu dah dapat 3 juta nanti. Tapi tak dapat lagi. Sudah fikir dah, kalau dapat ni aku buat gini, nanti kalau kaya jadi gini, kalau jadi gini. Akhirnya Allah Ta'ala tak bagi. Maka bila Allah tidak memberi itu, itulah pemberian Allah. Pemberian manusia, Allah bila manusia bagi, mu jadi ingat manusia lebih pada Allah. Dan bila meminta dengan Allah, Allah tak bagi, mu kata Allah tak bagi. Sebenarnya orang sufi mengatakan Allah, pemberian Allah adalah apa yang kamu minta Allah tak bagi. Kerana apa? Kerana Allah nak hati kamu ini, dekat dengan Allah. Kerana bimbang bila Allah memberi, maka kamu jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, lalu dikatakan di sini, pemberian pemberian Allah Ta'ala itu adalah apabila Allah menegah daripada kamu ini apa-apa yang kamu inginkan. Maka dikatakan di sini, maka tegah daripada Allah bagimu itu kebajikan. Allah tegah, Allah tak bagi pada kamu yang kamu nak tu kebajikan. Maknanya kebajikan, kerana bahawasanya melazimkan ia akan dikau berdiri daripada pintu Allah. Dengan arti kata menyebabkan apabila sahaja kamu minta dengan Allah, Allah tak bagi, kamu sentiasa duduk dengan Allah, sentiasa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu menyebabkan apa? Menyebabkan kamu ini duduk di pintu Allah, sentiasa merayu-rayu, tak dapat kan kita rayu. Jadi sebenarnya Allah suka, Allah kasih, Allah Ta'ala suka suara yang meminta-minta dengan Allah. Maka kata ulama sufi, antara sebab Allah tak bagi seseorang itu dengan apa yang dia minta, antaranya yang pertama, permintaan dia mengandungi nafsu. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah tak bagi sebab Allah suka mendengar suara dia.
Allah Ta'ala suka kerana sifat manusia kebanyakan bila dah bagi lupa. Bila sudah bagi lupa. Kita sakit, kita minta doa, ya Allah sihat, nanti sihat aku nak beribadat katanya. Lalu Tuhan bagi sihat, Allah bagi sihat, dah ibadat juga. Maka sifat manusia begitu. Akhirnya tanda Allah Ta'ala kasih, Allah Ta'ala tahan dia. Lalu dia meminta-minta, dia merayu pada Allah, dia ingat pada Allah, dia sebut nama Allah. Maknanya, maka ini menunjukkan bahawa dia telah mendapat kebajikan. Maka dia duduk berdiri di pintu Allah. Maka adalah tegah daripada Allah Ta'ala, itu keadaan kurnia. Tegah daripada Allah, Allah tak bagi apa-apa yang kamu minta, itu adalah kurniaan Allah. Merupakan rahmat Allah, dan kurniaan itu keadaan tegar. Macam mana Allah kurnia, macam mana Allah Ta'ala kata nak beri kebaikan. Allah beri kebaikan dengan cara Allah tegar, dengan cara Allah tak bagi dengan apa yang kamu minta. Jadi begitu. Ada sahabat kita, dia belajar pondok, dia kata apa? Ana belajar tak lulus biasa, dia kata. Maknanya akhir sekali Tuhan wi atau pondok. Alhamdulillah lah, maknanya tak lulus tu hak tetap yang kita nak sangat tu, akhirnya tak berjaya, Allah hantar tempat yang tu. Baru dia kata Allah, alhamdulillah sampai ke sini di belajar pondok, maknanya. Maka banyak berlaku begitu. Kita boleh tengok kadang-kadang sesuatu yang kita inginkan tak dapat, tetapi setelah lama kita akan tengok, yang tak dapat tu molek, yang tak dapat itu molek. Maknanya begitulah keadaan dia. Maka dikatakan bahawa Allah ini dia menegah, dia tegah, dia tak bagi, mu minta tak bagi, mu nak tak bagi, mu harap pun tak dapat. Maka itulah rahmat Allah, itulah pemberian Allah Ta'ala. Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala ingin kita ini sentiasa berdampingan dengan dia. Kerana tabiat manusia sudah dapat lupa. Itu tabiat manusia, dapat lupa. Masa tak dapat main-main lagi, tapi bila sudah dapat lupa. Maka Allah mendidik hati-hati manusia melalui apa? Tertegah, tidak memberi apa yang kamu inginkan. Bahkan Allah mengatakan yang manusia bagi itu sebenarnya Allah yang bagi, tetapi pemberian manusia itu hijab. Maka pemberian Allah Ta'ala itu rahmat, ihsan. Bagaimana pemberian Allah? Pemberian Allah, Allah tak beri apa yang kamu minta. Apabila kita meminta Allah tidak memberi, apa maknanya? Allah memberi sesuatu yang paling baik untuk kita. Kerana apa? Kerana apabila sahaja Allah memberi, itulah pemberian yang terbaik. Itulah pemberian yang terbaik. Baik, kita tengok lagi. Dan dikatakan lagi, dan keadaan tegah bagi orang yang faham muradnya. Murad dia maksud. Maka yang faham maksud Allah, bila Allah tak bagi, dia pun faham maksud tadi. Oh, ini Allah nak beri yang lebih baik. Dan tiadalah faham akan yang demikian itu, dia akan dapat faham yang demikian itu, melainkan orang yang siddiq, melainkan orang yang benar dengan Allah. Benar dengan Allah. Jadi ada orang yang sempit rezeki, sakit. Sebenarnya mereka itu adalah orang-orang yang Allah Ta'ala sayang. Ramai orang yang sakit 2 tahun dah Ustaz, sakit terbaring. Itu tanda Allah sayang kamu. Dia nak sihat, tapi Allah tak bagi sihat, Allah bagi sakit. Yang Allah bagi sakit itu tanda Allah Ta'ala kasih. Saya hidup saya begini Ustaz, daripada dulu keadaan saya begini, sederhana begini saja. Itulah yang paling baik. Kerana apa? Kerana itulah pilihan Allah. Pilihan kita nak sebaliknya, itulah pilihan Allah Ta'ala. Ramai mereka tidak sedar, itu tanda kasih sayang Allah. Maka dikatakan bahawa tanda kasih sayang Allah ini, dia tidak menepati dengan nafsu kita. Begitu. Biasanya tidak menepati dengan nafsu kita. Maka yang dikehendaki Allah adalah hati kita berhubungan dengan dia. Maka manusia ini ada orang yang diberi nikmat,
hubungan dia dekat lagi dengan Allah. Diberi musibah, dekat dengan Allah. Maka ulama kata apa? Antara nikmat dengan musibah, banyak orang dapat nikmat lupa pada Allah berbanding dengan orang yang diberi musibah. Lalu katanya Syekh, dan kata Syekh Abu Hasan Syazili radhiyallahu anhu berwasiat akan daku Syekh aku. Syekh aku kata Abu Hasan, guru aku beri nasihat kepada aku. Nama gurunya Abu Muhammad Abdul Salam Mashish. Dia ada satu selawat Abdul Salam Mashish, dipanggil selawat Mashishiyah. Rahimahullah ta'ala. Abdul Salam Mashish ini, maka katanya, engkau lari daripada kebajikan manusia. Engkau lari daripada kebajikan manusia itu baik daripada barang yang engkau lari daripada kejahatan mereka itu. Maka bahawasanya kebajikan mereka itu mengenai akan dikau di dalam hatimu, dan kejahatan mereka itu mengenai akan dikau di dalam badanmu, dan bahawasanya yang mengenai akan dikau dalam badan itu terlebih baik bagimu daripada yang mengenai akan dikau di dalam hati. Apa maksud dia? Maksud dia begini, kata Syekh Abu Hasan Syazili, dia telah berkata daripada gurunya, beri nasihat dia, takutlah kamu kepada kebajikan manusia yang banyak. Kalau manusia banyak buat baik pada kamu, takut kamu. Bahaya. Bila banyak kebajikan orang bagi kita baik tu, maknanya tu kamu kena takut. Kerana apa? Kerana takut cepat lupa pada Allah. Dulu tuan guru kita pernah pesan. Dia kata, ustaz, kalau ustaz pergi mana-mana, tiba-tiba ustaz nak beli kedai, orang tolong bayar. Orang tolong bayar. Kemudian ustaz nak apa-apa, orang bagi. Dia kata ustaz dalam keadaan bahaya. Ingat dia kata guru kita. Guru kita dulu dia kata jangan rasa bangga, jangan rasa kita dah mulia ni. Kita pergi mana-mana saja nak bayar saja barang ada dah saya tolong bayar ustaz, saya tolong bayar. Sampai berubah-ubah contohnya itu. Kita pergi makan dekat kedai pun orang kata tak payah bayar ustaz. Ustaz mari kedai saya pun mujur. Maka itu duduk dalam keadaan bahaya. Ini kata guru kita. Jangan cepat rasa berbangga, jangan cepat rasa tu. Maka kamu kena takutlah kebajikan. Maknanya manusia yang beri pada kamu berbanding dengan kejahatan. Berbanding dengan kejahatan. Kerana apa? Kerana kebaikan itu yang orang buat baik, dia cepat mempengaruhi hati. Cepat mempengaruhi hati kita. Bila orang buat baik, hati kita pun terpengaruh. Terpengaruh macam mana? Contoh, kata guru ustaz, dia kata, ustaz masih ingat, dia kata, kalau ustaz pergi ke pasar, orang bayar barang-barang ustaz. Lepas pada tu orang pun bagi ustaz ini, bagi ustaz ini. Hati-hati ustaz, kebaikan orang ini bahaya. Apa maksud bahaya? Bukan bahaya pada orang tu ada niat, bukan itu. Itu kalau kita kata ni bagi ni ada benda ni, itu kita buruk sangka pada orang, tak boleh. Orang bagi tu ikhlas orang nak tolong, orang nak ambil berkat dan seumpamanya atas hati kita. Maka cepat mempengaruhi hati. Macam mana mempengaruhi hati? Sebab kita manusia tak nak lari dah. Apa dia? Kita rasa kita mulia. Aku ni hebat ni, aku ni dah mulia dah. Maknanya kita pun rasa diri kita mulia. Kita pun merasa megah diri kita. Kita pun terkena sakit sombong dalam diri kita. Maka kata Syekh Abu Hasan Syazili, bahaya kamu, hati-hatilah, takutlah kebaikan orang terhadap kamu. Ini pandangan, ini kata-kata sufi. Kebaikan orang yang beri kepada kamu, jaga-jaga kamu. Orang bagi kebaikan, bila orang bagi kebaikan, kita berasa Allah, saya bukan nak kata apa, maknanya orang kena belaka saya. Contohnya orang kena belaka saya. Kalau saya cakap saja orang ikut belaka kata saya ni, maka ketika itu sedar tidak sedar tiba-tiba terkena penyakit sombong dalam hati. Sebab apa? Kebaikan-kebaikan yang orang beri kepada kita. Sebab tu orang-orang sufi, dia kata eloklah kebaikan orang pada kamu ni, elok.
Nanti kenapa? Mempengaruhi hati kamu. Kamu akan rasa aku ni sudah bagus, aku ni orang hebat. Dan begitu juga kebaikan-kebaikan itu seumpama berbentuk pujian. Lagilah kalau orang puji. Semua puji, maka membawa kepada bahaya. Antara kebaikan dengan kejahatan, kebaikan dengan kejahatan, kata dia baik kejahatan orang. Kenapa kejahatan orang pula? Kalau orang buat kejahatan, orang pukul kita, sakit pada tubuh badan saja, kesan pada tubuh badan saja. Tetapi kalau orang buat kebaikan, kesan pada hati. Kesan pada hati. Apa bezanya kesan pada hati yang bahaya? Kesan pada hati yang bahaya membawa hati kita jauh dengan Allah. Kesan yang bahaya pada hati kita membawa kita merasa kita ini sudah baik. Inilah bahayanya. Maka berbanding dengan maknanya kejahatan orang yang beri kepada kamu. Kerana apa? Kerana kejahatan orang pengaruhi pada tubuh badan, kebaikan orang mempengaruhi kepada hati. Bila sudah berpegang takluk dengan hati seseorang tadi, maka jauh dia dengan Allah. Kerana sesungguhnya apabila seseorang itu banyak ingat kepada makhluk, maka lupa dia kepada Khalik. Banyak ingat kepada orang yang buat baik pada dia, dia lupa kepada Allah yang maha baik pada dia. Itulah bahayanya. Maka terhijab dia dengan dapat nikmat. Terhijab dengan dapat nikmat. Itulah keadaannya. Dan katanya lagi, dan setengah mereka itu mulia menyucikan dirinya terlebih mulia. Inilah bila sudah rasa mulia, maka dia pun menyucikan dirinya daripada suka beroleh faedah. Maka dikatakan bahawa setengah daripada mulia itu dia menyucikan dirinya. Itu terlebih mulia daripada suka beroleh faedah. Dan kata setengah hukama, bermula sabar atas ketiadaan. Kata setengah ulama pula, sabar di atas tak ada, tak dapat. Kita pun sabar tak dapat. Sabar tak dapat. Bila sabar di atas ketiadaan itu terlebih mudah daripada menanggung kurnia, terlebih payah daripada mudah kita nak tahan dibandingkan kita nak sabar dengan dapat nikmat. Dapat nikmat. Maksudnya apa? Sabar dengan arti kata hubungan kita dengan Allah dijaga. Bila kita tak dapat apa-apa, kita pun boleh sabar dengan Allah. Kita pun boleh ingat kepada Allah. Tapi bila dapat apa-apa, lalu membawa kita lupa kepada Allah, itu bahaya. Maknanya pemberian makhluk jangan sampai terhijab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah hak Allah Ta'ala itu apabila mengasih akan hambanya. Apabila Allah kasih kepada hamba dia, ni dihijabkannya itu dunia. Apa tanda Allah Ta'ala kasih kepada dia? Tanda seseorang Allah Ta'ala kasih, Allah hijabkan dia dunia. Allah hijabkan dia dunia. Maknanya Allah dindingkan dia dunia. Ini tanda Allah Ta'ala kasih pada dia. Jadi dia ini masuk hijab dunia ni tiada dan dimasukkan padanya. Yakni hijab dunia, Allah tanda Allah Ta'ala kasih pada seseorang, Allah tidak sibukkan dia pada dunia. Maknanya macam mana nak bersihkan hati daripada merasa suci ya Ustaz? Ini kita jawab nanti ya. InsyaAllah satu kuliah satu soalan saja. Kita ambil soalan Ummu Muhammad ini. Bagaimana nak bersihkan hati dari merasa suci? Baik, itu insya-Allah nanti kita jawab akhirnya. Tanda Allah Ta'ala kasih pada seseorang itu, Allah hijabkan dia dunia. Maksud dia apa? Allah tidak sibukkan dia pada dunia. Itu tanda. Yang kedua, dikatakan bahawa Allah tidak sibukkan dia, masyghul, dimasyghulkannya padanya, iaitu masyghul itu sibuk, yakni tidak disibukkan dia, tiada dimasyghulkan dia dengan dunia, tidak disibukkan dia dengan dunia. Para jamaah, kalau kita tak sibuk dengan dunia, kita boleh ibadah, alhamdulillah.
Jangan sampai orang azan kita duk sibuk dunia lagi. Jangan sampai pukul 5 petang asar tak mayan lagi, konan tak mayan lagi, masih lagi sibuk dengan dunia. Akhirnya kat pukul 7 mayan asar, itu sibuk dengan dunia. Allah tidak kasih begitu. Maka tanda Allah Ta'ala kasih, Allah jadikan dia ini, Allah Ta'ala jadikan dia ini sibuk dengan akhirat, tidak sibuk dengan dunia. Dan dikurniakannya akhirat. Maka bila dia tidak sibuk di dunia, dikurniakan akhirat, yakni hati ingat kepada akhirat. Kerana bahawasanya apabila menghendaki pada segala hamba-Nya kebajikan, bila Allah nak beri kebajikan pada dia, tanda seseorang itu Allah nak beri kebaikan. Tanda seseorang Allah Ta'ala nak beri kebaikan, dia ada 3. Yang pertama, diilhamkan akan dia amal. Tanda yang pertama, Allah jadikan dia nak beramal ibadat, diilhamkan dia beramal. Ini yang pertama. Yang kedua, dianugerahkan taufik, yakni diberi pertolongan untuk beramal. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, dan ikhlas dalam amalnya. Dan yang ketiga, diberi ikhlas dalam amal. Tadi nak beritahu bahawa seseorang itu bila Allah Ta'ala kasih, Allah jadikan dia sibuk dengan akhirat. Itu tanda Allah Ta'ala kasih. Dan bila Allah Ta'ala sibuk, tanda dia disibukkan dengan akhirat pula. Tanda dia disibukkan dengan akhirat ada 3. Yang pertama, diilhamkan akan dia amal. Allah Ta'ala tunjukkan dia beramal. Lama ni tak pernah fikir nak sembahyang sunat taubat, tiba-tiba sembahyang sunat taubat. Lama ini tak fikir pun nak sembahyang sunat duha, dia pun mulalah nak sembahyang sunat duha. Yang kedua, Allah Ta'ala maknanya beri pertolongan, beri taufik, yakni pertolongan dia beribadat. Maka Allah Ta'ala beri dia rajin beribadat. Daripada mana rajin? Allah ilhamkan dia rajin beribadat. Dan yang ketiga, Allah beri ikhlas dia dalam amal. Itulah dia nak beritahu pemberian Allah yang sebenar. Ingat, orang yang dapat 3 ni biasa hak dunia tak dapat. Biasanya. Kecuali orang-orang yang Allah pelihara saja. Biasanya. Mana kita nak hak dunia dengan yang ini? Yang pertama, Allah Ta'ala bagi amal. Yang kedua, Allah bagi anugerah. Allah Ta'ala beri pertolongan. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala beri ikhlas. Dan pastikan pemberian yang Allah beri itu tidak membawa kita hijab dengan Allah, terhijab dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pahami bahawa Allah tidak menentang harta, tidak, dunia tidak. Yang dilarangnya itu bagaimana kamu menghadapi dunia tadi. Kerana dunia ini banyak menyebabkan orang berpaling hatinya kepada Allah. Jadi ada jalan. Kita dapat nikmat, kita dapat pemberian Allah. Ada jalan kita dapat pemberian Allah tetapi tidak dihijab. Ada lebih kurang dalam 5 jalan. Jalan dia yang pertama, bila mendapat nikmat, agar nikmat tidak terhijab, ada 5. Yang pertama, memandang nikmat itu datang daripada Allah. Ini yang pertama. Yang pertama, datang nikmat itu datang daripada Allah. Orang pun mari. Orang pun mari bagi duit pada kita, nikmat datang daripada Allah. Ataupun kita makan di kedai nak bayar, ada dah orang tolong bayar, itu nikmat datang daripada Allah. Kita anak kita sakit, datang orang infak, bagi duit, minta nombor akaun, bagi, tiba-tiba cukup bayar, datang nikmat daripada Allah. Maka yang pertama, dia ada 5 supaya nikmat itu tidak terhijab. Orang-orang kaya perlu tahu 5 perkara ini. Apa dia? Yang pertama, memandang nikmat itu daripada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, banyakkan puji Allah.
Siapa yang Allah beri kaya dia banyak puji Allah. Banyak puji Allah. Sebanyak-banyak dia memuji Allah Ta'ala. Alhamdulillah maknanya. Lepas tu dia pun banyak maknanya mengingati Allah. Jadi dengan banyak puji Allah. Jadi yang pertama, memandang nikmat itu datang daripada Allah. Yang kedua, memuji Allah Ta'ala. Yang ketiga, yang manusia itu sebagai wasilah. Seperti apa? Seperti kita ini apa dia ni berniaga. Lalu perniagaan kita maju. Customer kita ramai. Orang pun banyak membeli daripada barang kita. Maka kita pun melihat manusia itu sebagai wasilah sahaja. Bukan yang sebenar hakikat. Itu bukan hakikat Allah. Manusia sebagai wasilah saja. Kalau datang orang kaya bagi duit pada kita, itu wasilah sahaja. Wasilah sahaja. Dulu pernah cerita saja ni. Pernah satu orang kaya dia tak cek depan mata. Ustaz tulis nak mana? Kita tambah, kita tolak balik. Terkejut kita, tak pernah mananya. Kalau kita tulis 1 juta, habis. Maka yang ketiga apa dia? Yang pertama, memandang nikmat daripada Allah. Yang kedua, memuji Allah. Yang ketiga, kalau kita dapat hadiah daripada orang, ataupun orang membeli barang-barang kita jual, ataupun dengan sebab kita dapat satu orang pelanggan, ataupun dengan sebab kita dapat satu projek itu boleh menyebabkan kita kaya, maka kita kena lihat itu hanya wasilah saja, perantaraan sahaja. Jalan Allah nak beri nikmat pada kita. Itu yang ketiga. Melihat manusia itu sebagai wasilah. Yang keempat ialah mendoakan orang, mendoakan seseorang. Bila orang bagi nikmat pada kita, kita doakan orang. Orang masuk duit pada kita, kita doakan dia. Orang beli barang kita, kita doakan dia. Orang hantar makanan rumah kita, kita doakan dia. Orang pergi ke kedai, kita nak bayar, orang tolong bayar, kita doakan dia. Doakan dia. Maka itu membawa kita tidak terhijab. Tidak terhijab. Jadi apa-apa doa ke dia, apa-apa doa. Baru-baru ni kita pergi tengok orang jual burger. Kita bukan nak beli, kita jual, kita pergi kedai lain, tengok orang jual burger. Kita tengok, ya Allah, termenung orang tadi, tak ada orang pun mari beli. Kita pun angkat tangan, ya Allah, ya Tuhanku, datangkanlah pelanggan untuknya, murahkan rezekinya. Doa daripada jauh ya. Selang beberapa minit saja datang orang. Kita tengok penjual burger tu tidur. Mungkin lama tunggu pelanggan, tak ada orang. Doa, alhamdulillah. Lepas doa saja lebih kurang 5-6 minit saja. Mari motor beli, dia pun bangun buat kerja lalu. Doa moga-moga murah rezeki. Tak ada pun dia tak bagi pun apa-apa, kita dia pun tak tahu, kita doa ke dia, tapi tengok kesian. Lalu rasa niat nak doa. Maka kalau orang memberi kepada kita apa-apa saja supaya rezeki itu tidak terhijab, supaya kita tak tengok daripada dia yang memberinya, kita dapat tengok daripada Allah. Yang keempat, hendaklah kita mendoakan dia. Doalah kepada orang yang buat baik pada kita, yang buat baik pada kita. Jadi yang keempat, supaya tidak terhijab. Yang kita bicara pemberian itu hijab, pemberian Allah yang sebenarnya. Tetapi bagaimana kita nak jadikan pemberian itu tidak hijab? Ada 5 jalan. Yang keempat, doakan dia. Dan yang kelima, bila orang memberi kepada kita satu pemberian nikmat, maka dengan nikmat itulah kita gunakan pada jalan Allah. Kita gunakan pada jalan Allah Ta'ala. Jadi ada 5 jalan supaya pemberian itu tidak terhijab kita dengan Allah. Yang pertama, memandang nikmat itu datang daripada Allah. Yang kedua, memuji Allah Ta'ala yang memberi nikmat. Yang ketiga, melihat bahawa orang yang memberi itu sebagai wasilah saja. Yang keempat, mendoakan orang tadi yang memberi kepada kita. Yang kelima, kita gunakan nikmat pada jalan Allah. Dan 3 jenis orang yang menerima nikmat ini.
Ada orang beri nikmat, dia terima nikmat ni ada 3 jenis orang. Yang pertama, melihat kepada makhluk semata-mata. Ini bahaya. Melihat kepada makhluk semata-mata ini membawa kepada musyrik kepada Allah, syirik kepada Allah. Melihat kepada makhluk semata-mata. Yang kedua, melihat kepada Allah. Ini bahaya. Kenapa? Dia lebih melihat makhluk dulu baru pada Allah. Ini peringkat yang kedua. Peringkat yang kedua. Dia ada 4. Yang pertama, melihat makhluk semata-mata. Sabit mula yang bagi. Bahaya. Maknanya kita tidak boleh melihat makhluk semata-mata. Maka yang kedua, melihat makhluk dan melihat Allah, yakni melihat makhluk Allah. Seperti apa? Seperti orang buat baik pada kita, kita pun ingat ke dia lebih pada ingat pada Allah. Ini bahaya. Ini bahaya. Maknanya, maka ini boleh membawa fasik. Waliyazzubillah. Bila melihat makhluk lebih pada Allah, maka yang pertama, melihat dari makhluk semata-mata. Yang kedua, melihat daripada makhluk dan Allah. Maksudnya makhluk terlebih dahulu, Allah. Ini fasik. Yang ketiga, melihat daripada Allah dan makhluk. Allah, inilah peringkat orang-orang salihin. Ada lagi peringkat yang keempat. Ini peringkat yang paling tinggi. Apa dia? Yang keempat, melihat daripada Allah semata-mata. Jadi kalau kita tengok orang-orang sufi, bukan dia tak ingat kita, bukan dia lupa kita. Kadang-kadang kita bagi pun dia selamba je, tak ada tu. Dia hanya melihat, dia syuhud dengan Allah. Maka ada 4, melihat daripada makhluk semata-mata, ini syirik kepada Allah. Yang kedua, melihat daripada makhluk dan Allah, ini fasik. Yang ketiga, melihat daripada Allah dan makhluk, ini dia panggil orang saleh. Yang keempat, melihat daripada Allah semata-mata, ini dipanggil orang muqarrabin, orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang keempat ni dikata apa? Sehingga disebutkan dalam satu syair, fala albasu nu'ma ghairuka mulbisun wala akbalu dunya ghairuka wahibun. Maksud dia, aku tidak ingin memakai baju selain engkau yang memakaikan aku, ya Allah. Aku tak memakai baju kecuali engkau yang pakaikan aku, dan aku tidak menerima dunia, ya Allah, kecuali engkau yang memberi dunia pada aku. Ini kalam-kalam orang sufi. Jadi pengajaran yang kita dapat ambil daripadanya, kalam hikmah kita ini apa dia? Pemberian yang datang daripada makhluk jangan menyebabkan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemberian daripada makhluk jangan menyebabkan kita lupa kepada Allah. Yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, pastikan apa-apa yang Allah beri itu membawa kepada kita dekat dengan Allah. Pemberian yang kita dapat itu hendaklah membawa kita dekat dengan Allah. Dengan arti kata apa? Dengan arti kata mana-mana nikmat yang membawa dekat kepada Allah, itulah rahmat. Dan yang ketiga, ingat, pemberian manusia ini, pemberian manusia yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ini, jangan kita ini tidak melupai dia. Doakanlah dia sebagai jalan baik dan kebaikan. Tetap melihat bahawa Allah Ta'ala lah yang memberi, dan tidak melupai kepada orang yang memberi nikmat kepada kita. Tetap kita ingat orang bagi terima kasih banyak, yang masuk duit terima kasih, yang hantar makanan terima kasih, yang tolong bayar kita terima kasih. Contoh je, yang beli barang-barang kita terima kasih pada dia. Dengan jalan apa? Dengan jalan berdoa kepada Allah Ta'ala. Maknanya, dan kadang-kadang manusia ni pelbagai-bagai karenah, macam-macam pemberian dia, kadang-kadang ungkit dan sebagainya, tapi Allah tidak. Maka pemberian Allah yang paling baik. Pemberian Allah bukan berbentuk dunia, pemberian Allah berbentuk akhirat. Apa dia? Diberi ilham untuk beramal, diberi pertolongan untuk beramal, diberi ikhlas dalam beramal. Jadi inilah yang kita dapat pelajari daripada matan hikam kita pada malam ini. Jadi mengenai soalan yang ditanya tadi, satu soalan yang Ustaz pilih,
ialah bagaimana cara kita nak menyucikan diri kita sendiri. Bagaimana kita nak sucikan diri kita. Maka begini. Sebab tu dia kata fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kamu menyucikan diri kamu. Maka Allah lebih mengetahui siapa yang paling bertakwa kepada Allah. Orang yang banyak dia boleh dia ini dapat maknanya menjaga diri dia dan dia tidak selamat daripada ujub. Antara dia yang pertama, dia banyak melihat keaiban diri dia sendiri. Apabila melihat keaiban diri dia sendiri tadi, maka ketika itu dia akan merasakan bahawa dia maknanya banyak aibnya daripada baiknya. Tetapi apabila seseorang banyak melihat kebaikan diri, dia akan lupa melihat aib dirinya. Maka yang pertama, jalan dia banyakkan melihat kepada keaiban diri. Bila banyak melihat kepada keaiban diri, maka akan hilang sifat kesombongan. Hilang kesombongan. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila sudah dapat melihat keaiban diri, banyak keaiban diri, pergi jalan yang kedua, jalannya bertaubat kepada Allah setelah melihat keaiban diri. Cara nak melihat keaiban diri itu, jangan banyak tengok kebaikan. Katanya Luqmanul Hakim, ya bunayya la tanzu ila hasanatika. Wahai anakku yang tercinta, janganmu tengok sangat kebaikan kamu. Walakin tanzuru ila sayyiatika, akan tetapi kamu tengoklah kejahatan-kejahatan kamu. Kenapa? Melihat kepada kebaikan banyak membawa ujub, membawa kagum diri, rasa diri baik. Tetapi kalau melihat kepada kejahatan, cepat membawa rasa hina diri, lalu nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jalannya muhasabah, tengok keaiban diri. Kemudian jalan bertaubat. Yang ketiga, berzikir kepada Allah. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan. Itu saja jawapan yang dapat disampaikan. Maknanya moga-moga diberi faham oleh Allah Ta'ala kepada kita semua. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Minta maaf di atas segala kekurangan. Ustaz bukanlah orang yang soleh. Banyak dosa ini. Hanya Allah menutup lagi keaiban. Jadi kita mohon pada Allah agar Allah tutup keaiban kita sampai dekat negeri akhirat. Maknanya, dan insya-Allah carilah guru yang soleh. Ustaz bukan guru yang soleh, carilah guru yang soleh, guru musyrik. Moga-moga Allah Ta'ala pertemukan, dan moga-moga Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita semua. Apapun Ustaz kasih kepada antum semua, Ustaz tetap doakan kepada orang yang mengikuti kuliah, agar Allah beri faham, Allah Ta'ala beri kebaikan dengan barakah para awliya Allah, dengan barakah para nabi dan para awliya Allah, dengan barakah pengarang kitab kita ini Syekh Ibn Athaillah Sakandari, dengan barakah guru-guru kita. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita, ditulis di kalangan orang yang soleh, diwafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Jadi insya-Allah kita akan bertemu pula malam besok, insya-Allah. Malam besok harap tidak ke mana-mana, harap tidak pergi ke mana-mana, untuk kita sambung lagi amalan. Allah. Jangan susah dengan suasana yang ada hari ini. Jangan susah. Letakkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hati kita tenang beribadat pada Allah, insya-Allah. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.